344. Haddatsana Musaddadun حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد بن سعيد القطان قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال riwayat daripada Imran bin Husain qala dia kata kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Wa inna asraina, dan kami berjalan hingga jauh malam. Isra maksudnya berjalan pada waktu malam ke tempat jauh. Hatta iza kunna, kami berjalan sehingga apabila kami berada fi akhiril laili, pada akhir malam, pada waktu akhir malam, waqa'na waqa'atan, dan kami berhenti pada suatu perhentian. Waqa'na waqa'atan, ataupun kami mengantuk, sehingga wala waqa'ata ahla indal musafiri minha, dan tidak ada waqa'ah kejadian ataupun maksud di sini singgah tidur tu ahla lebih enak di sisi musafir daripada singgah rehat pada waktu itu. Maksudnya kami berhenti pada suatu perhatian dan segera kami mengantuk kerana letih. Fama iqazna illa hirru syamsi, kemudian kami tidak jaga daripada tidur kecuali teriknya panas matahari. Maksudnya waktu subuh tidak sedar, sampailah kena panas matahari. Ketika terbit matahari barulah sedar daripada tidur. Fakana awwala man istayqaza fulanun summa fulanun summa fulanun, rawi bilang yang sedar daripada tidur pertama sekali ialah orang si fulan, kemudian si fulan, dia bilang nama 2-3 orang. Summa Umar bin Al-Khattab Ar-Rabi'u, kemudian yang keempat itulah Sayyidina Umar. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza nama lam nuqizhu hatta yakuna huwa yastayqizu, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia tidur kami tidak kejutkan dia, tidak bangunkan dia, sehingga dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terjaga daripada tidur. Tidak kejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan naumul anbiya, tidurnya Nabi anbiya itu terkadang mereka menerima wahyu dalam keadaan tidur,
Jadi mana tahu ketika panggil dia, kejutkan daripada tidur, betulan masa tu tengah turun wahyu dan ru'yah salihah, mimpi yang baik, merupakan wahyu. Jadi takutnya ganggu, betulan turun wahyu masa tu, masa gerak, kejutkan Rasulullah SAW. Jadi sebab itulah kami tidak kejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna la nadri ma yahditsu lahu fi naumihi, kerana ataupun disebabkan kami tidak tahu apa sedang terjadi baginya Nabi SAW ketika dalam tidurnya, sama ada ketika itu sedang menerima wahyu dan apa-apa sedang berlaku kami tidak tahu. Sebab itulah kami tidak kejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma staiqaza Umar, ketika mana Sayyidina Umar terjaga daripada tidur, wara'a ma asaban nasa, dan Sayyidina Umar melihat kejadian apa yang sedang menimpa kepada orang ramai. Maksudnya ketika itu keadaan sahabat-sahabat gelisah disebabkan dah terlepas sembahyang subuh, tidak sedar waktu sembahyang subuh, dah terbit matahari. Kelihatan keadaan sahabat-sahabat masa itu dalam keadaan risau. Melihat keadaan itu, fakabbara Sayyidina Umar takbir. Sebelum itu ada jumlah mu'taridah, wa kana rajulan jalidan, sedang Sayyidina Umar adalah seorang lelaki bersikap keras ataupun mempunyai sikap tegas. Fakabbara, lalu Sayyidina Umar takbir, wa rafa'a sautahu bitakbiri, dan dia meninggikan suaranya dengan takbir. Jadi Sayyidina Umar juga bimbang kalau dipanggil Rasulullah SAW nak suruh bangun, takutnya tiba dengan masa sedang turun wahyu dan sebagainya, dia anggap tidak sesuai. Jadi sebab tu Sayyidina Umar dia buat cara takbir dengan tinggikan suara supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar suara takbir dan bangun sendiri. Fama zala yukabbiru, Sayyidina Umar berterusan takbir, wa yarfa'u sautahu bitakbir, dan juga meninggikan suaranya dengan takbir, hatta staiqaza bi sautihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggikan suara takbir sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga daripada tidur dengan sebab suaranya Sayyidina Umar tu. Falamma staiqaza, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar bangun daripada tidur, syakau ilaihi, mereka sahabat-sahabat mengadu hal kepadanya, kepada Rasulullah SAW, allazi asabahum, berkenaan dengan keadaan yang menimpa kepada mereka, iaitu dah pun terluput sembahyang subuh.
Jadi mereka adu disebabkan mereka bimbang setelah mereka jaga daripada tidur, masih tidak dapat sembahyang subuh lagi. Mereka bimbang dosa kalau tidur tu tertidur bukan sengaja, tak bangun sembahyang subuh, itu dianggap tidak mengapa. Bila sudah sedar, mereka mau segera sembahyang. Takutnya dalam keadaan dah sedar, melengah-lengahkan lagi, tidak sembahyang lagi, takut menjadi dosa. Mereka adu segera kepada Rasulullah SAW. Keadaan mereka dah terlepas sembahyang subuh itu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dhaira ay la darara atau la yadiru, maksudnya tidak mengapa, tidak menjadi mudarat apa-apa, disebabkan tak sedar itu tadi, bukan sengaja tidur, lepaskan sembahyang subuh, tidak, memang tidak sedar. Rasulullah SAW sendiri pun tidak dapat bangun ketika itu. Jadi Nabi SAW sebagai tenangkan hati sahabat-sahabat, dia kelihatan dalam keadaan risau. Nabi SAW bersabda, la taira au la yatiru, tidak mengapa, irtahilu, hendaklah kamu bergerak, berpindah daripada tempat ini, teruskan perjalanan. Fartahala, kemudian berpindah ataupun berjalan daripada tempat itu. Fasara ghaira ba'idin, mereka berjalan, bersafar tidak berapa jauh daripada tempat kejadian tertidur itu. Summa nazala, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di situ. Fada'a bil wudu'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air wudu bil waw bi fathil waw, ma'ul lil wudu bi dhammil waw. Wudu itu perbuatan ambil air sembahyang. Fatawadda'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, wa nudiya bis salati fasalla bin nasi, dan dilaukan azan untuk sembahyang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam dengan orang ramai. Jadi daripada potongan hadis wa nudiya bis salat, ada sesetengah a'immah mereka kata sembahyang qada juga. Bila nak qada sembahyang tu boleh azan. Dan juga ada sebahagian ulama ambil maksud di sini wa nudiya, maksudnya iqamah. Jadi boleh iqamah untuk sembahyang qada, dan boleh sembahyang ramai-ramai, boleh buat berjemaah. Falamman fatala min salatihi, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berpaling daripada sembahyangnya, iza huwa birajulin, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan seorang lelaki, yakni seorang sahabat mu'tazilin, yang mengasingkan diri, menjauhkan diri, maksudnya lam yusalli ma'al qaum, sahabat itu tidak sembahyang bersama dengan rombongan itu. Jadi dah qada sembahyang dah. Nabi dan sahabat-sahabat segera sembahyang qada tu, dia pula tak sembahyang, duduk asing. Qala ma man'aka ya fulanu an tusalliya ma'al qaumi,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, apakah halangan bagi engkau wahai si fulan, engkau tidak boleh sembahyang bersama rombongan itu? Qala, sahabat itu jawab kata, asabatni janabatun wala ma'a, junub terkena saya, maksudnya saya berada dalam keadaan junub sedang tidak ada air untuk mandi. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bis-sa'idi, lazim atas engkau ataupun yakfika bis-sa'idi, memadai bagi engkau dengan tanah, fa innahu yakfika, kerana ia tanah itu memadai bagi engkau untuk tayamum ketika tidak ada air itu. Summa saran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Fashtaka ilaihi nasu minal atashi, min ajaliyah, minal atash ay li ajlil atashi. Kemudian orang ramai mengadu kepada Rasulullah SAW kerana dahaga air. Fanazala fada'a fulanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah, kemudian memanggil seseorang, si fulan, kana yusammihi Abu Raja. Abu Raja memang menyebut namanya, nama fulan tu nasiyahu Aufun, Auf, yang riwayat daripada Abu Raja tu terlupa nama dia. Wada'a aliyan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhaba, pergilah kamu berdua, fabtaghaya al-ma'a, hendaklah kamu berdua mencari air. Fantalaqa, maka dua tu pergi berjalan cari air. Fatalaqayam ra'atan baina mazadataini au satihataini, mereka berdua bertemu seorang wanita sedang duduk di atas di antara dua karung air yang besar dibuat daripada kulit. Mazadatain atau satihatain, maksudnya karung besar untuk isi air dibuat daripada kulit. Mimma'in, mazadataini mimma'in au satihataini mimma'in, karung air ala ba'irillah, yang ada di atas unta kepunyaannya. Faqala laha ainal ma'u, mereka berdua tanya, Sayyidina Ali dan seorang sahabat lagi tanya, di mana air itu, maksudnya daripada mana engkau dapatkan air ini, isi dalam karung air besar begini, dibawa dengan unta.
Qalat, wanita itu jawab kata, ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'ati perjanjian saya dengan air ini sejak kemarin pada saat ini, maksudnya sedang nafaruna, kaum kami, golongan kami, khulufan, tertinggal ataupun sedang menunggu-nunggu. Jadi wanita itu apabila dia dah faham daripada pertanyaan Sayyidina Ali dan sahabat lagi, daripada mana dapat air itu, nampaknya mereka juga sedang mencari-cari air. Dia takut, dua orang tu rampas ambil air dia. Katanya muhaddisin sebagai kemukakan keuzuran dia. Dia bagi tahu keadaan dia, dia ada perjanjian bawa air ni untuk orang-orang sedang menunggu di belakang dia, iaitu dalam riwayat lain sebut orang rumah dia, suami dia, kerana ada apa-apa urusan, dia pergi ke tempat lain, tinggal di rumah kanak-kanak, dan dia mai cari air. Qala laha, kedua tu kata kepada wanita tu, intaliqi idzan, pergilah engkau, kalau begitu engkau pergilah. Maksudnya kalau begitu engkau berjalan bersama dengan kami. Qalat ila aina, wanita tu kata, tanya ke mana hendak saya pergi. Qala, dua tu jawab kata, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alladhi yuqalu lahu sabi, wanita tu tanya balik, yang dikatakan kepadanya, kepada Rasulullah tu sabi, maksudnya apakah yang kamu maksudkan Rasulullah tu? Orang yang disebut oleh orang lain as-sabi sebagai pembawa agama baru, maksudnya sabi, orang tu tinggalkan agama nenek moyang Quraisy, kemudian dia dah memilih mengikuti agama Ibrahimi. Jadi dia tanya, yang maksud kamu dua orang, maksud tu Rasulullah tu orang tu kah, orang yang bawa agama baru? Qala, mereka berdua kata, huwallazi ta'nina, dialah betul yang engkau maksudkan itu. Jadi tak sempat masa tu nak bagi faham apa cerita sebenar, siapa Rasulullah. Jadi mereka ringkaskan cerita, jawab begitu, asalkan dia pergi jumpa Rasulullah SAW, selesai, boleh selesai semua masalah. Apa-apa pertanyaan dia pun dia akan dapat jawapan di situ. Hantaliqi, maka hendaklah engkau pergi. Jadi pergi sajalah jumpa Rasulullah SAW. Faja'a biha
ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua bawa wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsahu al-haditha, dan seterusnya mereka berdua cerita kepadanya pada Rasulullah SAW al-haditha, kejadian itu ataupun peristiwa tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fastanziluha an ba'iriha, hendaklah kamu minta wanita itu turun daripada untanya. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bekas bejana. Fafarragha fihi min afwahil mazadataini satihataini awis satihataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tuangkan, suruh sahabat tuangkan air padanya, pada ina, fi ina, daripada mulut dua karung itu. Wa auka'a afwahahuma, dan auka'a ay rabata, tambat ataupun ikat, tutup semula kedua-dua permukaan kedua-dua karung air itu. Wa at-talaqal azali jama' bagi azla. Jadi maksudnya karung air yang dibuat, karung air besar yang dibuat daripada kulit yang diisi air sani, dia ada dua tempat terbuka. Satu tempat di atas agak luas sikit, itu tempat isi air. Setelah isi air, ikat dengan tali di situ. Kemudian ada satu bawah lubang kecil. Apabila mau ambil air, biasanya buka lubang kecil di bawah tu, air keluar perlahan-lahan, ambil air daripada situ. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuangkan air dalam karung air besar tu, kemudian tutup semula bagian atas tu. Wa atlaqa ay fataha, buka bagian bawah mulut bawah tu, supaya air tu keluar perlahan-lahan. Wa nudiya fin nasi, dan diseru, disuarakan pada orang ramai, supaya orang ramai mai ambil air. Usqu, seruannya, mailah minum air. Itu orang mai minum air. Wastaqu, dan hendaklah kamu beri minum, itu bagi minum binatang. Usqu, pertama orang yang minum. Wastaqu, bagi minum air binatang-binatang tu. Fasaqa man sya'a, kemudian minum orang yang menghendaki minum tu. Wastaqa man sya'a, dan orang yang hendak memberi minum binatang, dia juga memberi minum binatang tu. Wa kana akhira dzaka an a'ta alladhi asabatul janabatu ina'an min ma'in,
Dan kejadian akhir daripada kisah itu ialah Nabi SAW berikan inaan mimain, satu bekas air, satu bejana air kepada orang yang mana dikena janabah tadi, yang tidak semayang, duduk asing, kata dia tu tidak semayang lagi disebabkan junub. Nabi SAW bagi sahabat tu juga guna air tu mandi. Qala, Nabi SAW bersabda, idhab, pergilah engkau, fa'afrighu alaika, tuangkan air tu ke atas badan engkau, wahiya qa'imatun tanzuru ila ma yuf'alu bima'iha, sedang dia, wanita tu, berdiri memerhatikan kepada perbuatan yang dilakukan dengan airnya. Ambil, buka air tu, orang minum, bagi minum binatang, lepas tu ambil lagi untuk mandi junub. Dia semua tu dia lihat semua tu. Jadi wa aimullah laqad uqali'a anha wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu mil'atan minha hina btada'a fiha, dan demi Allah, wa aimullah laqad uqali'a anha, dah pun diselesaikan daripadanya, maksudnya semua urusan minum, bagi minum, mandi, semua pun dah selesai. Dan sesungguhnya dibayangkan kepada kami air itu, karung air itu lebih penuh berisi daripadanya ketika mana memulakan air, mengambil air padanya. Jadi setelah ambil guna air dia, kelihatan dalam karung air tu nampak lebih penuh berisi dalam karung air dia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijma'u laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu kumpulkan baginya, maksudnya ada apa-apa makanan ke apakah ada di sisi kamu, kamu kumpullah untuk wanita ini. Jadi sebab dah ambil guna air dia, kira Nabi SAW nak bagi satu-satu sebagai gantian ambil guna air dia tu, arah pada sahabat-sahabat supaya kumpulkan barang makanan untuk wanita tu. Fajama'u laha, maka mereka sahabat-sahabat kumpulkan baginya min baini ajwatin wa daqiqatin wa sawiqatin hatta jama'u laha ta'aman, maka mereka sahabat-sahabat himpunkan bagi wanita itu dapati beberapa benda di antara ajwah, kurma jenis terbaik ajwah, sekarang orang sebut apa, kurma Nabi kan, wadaqiqatan, dan juga
gandum halus, wasawiqatan, dan juga tepung sawiqah, satu jenis makanan dah dicampur buah tamar, susu, tepung, itu panggil sawiqah. Hatta jama'u laha ta'aman, sehingga kan mereka dapat himpun makanan baginya. Faja'aluha fi saubin, kemudian mereka sahabat-sahabat adakan, yakni masukkan makanan itu dalam satu kain. Wa hamaluha ala ba'iriha, dan mereka angkut kain berisi makanan itu, letak di atas untanya. Wa wada'u sauba baina yadaiha, dan mereka letakkan kain itu di antara, di hadapannya, baina yadaiha. Qala laha ta'lamina ma razikna mimma ika syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita itu, adakah engkau tahu ma razikna, ay ma naqasna, kami tidak mengurangkan syai'an sedikit pun, min ma'ika, daripada air engkau tu, walakin Allah huwa allazi asqana, dan akan tetapi Allah yang memberi minum kepada kami. Jadi maksudnya minum air daripada bekas karung kepunyaan wanita itu. Wanita itu bukan wanita muslim, wanita masih dalam keadaan tidak ada iman. Jadi daripada situ sesetengah muhaddisin istinbat, katanya menggunakan bekas orang-orang tidak Islam, sekiranya yakin tidak najis dan bersih, boleh guna, seperti mana air ada dalam karung wanita itu, dia tidak muslimah, Nabi SAW guna air itu minum, bagi minum sahabat-sahabat, disebabkan yakin air itu bersih, tidak ada apa-apa pada karung air itu. Fa anta ahlaha wa qad tabasat anhum. Allah Subhanahu wa ta'ala fa'atat ahlaha wa qad tabasat anhum. Kemudian wanita itu tiba di sisi ahli keluarganya, sedang wanita itu menahan daripada mereka. Faqalu ma habasaka ya fulanah, mereka kata, maksudnya dia dah pun terlambat
sampai tepat sepatutnya dia sampai ikut masa-masa dia. Jadi mereka sedang menunggu wanita itu tanya, ma habasaka ya fulana, apakah perkara yang menahan engkau menjadi lambat ni wahai si fulana? Qalat, wanita itu jawab kata, al-ajabu, keajaiban yang aneh, kejadian yang aneh itu menahan aku menjadi lambat. Kemudian wanita itu cerita, laqiyani rajulani, dua orang lelaki temu dengan aku, fatahaba bi ila hadzal rajul alladhi yuqalu lahu as-sabi'u, mereka berdua bawa aku kepada orang ini yang mana dikatakan dia tu sabi, orang bawa agama baru. Fa'ala kaza wa kaza, dia lakukan begitu begini, dia cerita daripada awal sampai sudah semua dia cerita. Fa wallahi innahu la asharun nasi min baini hadhihi wa hadhihi, wa qalat ay asharat bi isba'iha al-wusta was-sababah فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض. فوالله, demi Allah, sesungguhnya dia tu asharun nas, tukang sihir yang sangat pandai di kalangan manusia. Dari antara ini dan ini pertama langit, ini hadhihi yang kedua bumi. Tafsiran tu ada selepas tu, wa qalat ay asyarat, wanita tu isyarat dengan jarinya wusta, jari tengah, wasababah, dan jari telunjuk. Farafa'athuma, dan dia angkat dua jari itu ila sama, kepada langit, yakni ta'ani sama wal ard, baina hadhihi wa hadhihi, dia menghendaki langit dan bumi. Jadi maksudnya di antara langit dan bumi, orang itulah tukang sihir yang sangat pandai. Maksudnya dengan mengambil air sedikit tu, dia boleh bagi minum binatang, lagi bagi orang mandi junub. Hanya dia tuang ambil air satu bekas saja. Jadi itu semua jadi aneh, menjadi ajib bagi dia. Dia cerita semua tu, sebab itulah dia lambat tiba. Awa innahu la rasulullahi haqqan, dan seterusnya wanita tu kata dia tu asharun nas, ataupun dia tu benar-benar Rasulullah. Maksudnya dia tu tukang sihir, sahir. Kalau tidak sahir, tidak tukang sihir, tentu dia tu Rasul Allah yang benar. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين. Orang-orang Islam setelah berlaku peristiwa itu, Muslimun menyerang, yughiruna aghara, yughiru igharah, menyerang, serang ala man haulaha, di sekitar perkampungan wanita itu, minal musyrikina, mereka menyerang musyrikin.
ولا يصيبنا السرم الذي هي منه, sedang mereka tidak mengenalkan perkampungan yang mana dia tu daripadanya, wanita tu daripada perkampungan itu. Maksudnya keliling perkampungan di mana wanita itu duduk diserang oleh tentera muslimin, tapi perkampungan di mana wanita itu ada, mereka tidak serang, dengan harapan orang-orang di situ dah pun dengar keanehan Rasulullah SAW, mukjizah Rasulullah SAW, jadi harap mereka masuk Islam. Sebab tu tidak serang tempat mereka tu. As-sirma maksudnya perkampungan, maknanya ada di situ rumah-rumah himpun orang duduk, itu panggil sirma. Faqalat yauman liqaumiha, pada suatu hari wanita itu kata kepada kaum dia, ma ara anna haula'il qauma yad'unakum amdan fahallakum fil islami. Yang aku melihat ni, golongan itu mereka, kaum itu mengajak kamu sengaja kepada Islam, maksudnya dengan cara mereka membiarkan kamu tidak serang seperti mana diserang kampungan sekeliling kami. Sengaja mereka buat begitu ni, mereka mengajak kamu, maksudnya mengajak kepada Islam dengan harapan kamu akan masuk Islam. Fahallakum fil islami, adakah faedah bagi kamu dalam Islam? Lakum lam lil intifa', adakah manfaat bagi kamu memeluk agama Islam? Fa'ata'uha, maka mereka patuh kepada seruan wanita itu. Fadakhalu fil islami, lalu mereka semua masuk Islam. Qala Abu Abdullah Saba'a, Abu Abdullah Imam Bukhari, dia kata Saba'a maksud dia kharaja min dinin ila ghairihi, keluar daripada agama kepada agama lain. Waqala Abul Aliyah pula kata as-sabi'ina, wa fi nuskhatin as-sabi'un firqatun min ahli kitab. Sabi'in, saba'a, sabi tadi, ini sabi'in jama', sabi'un sama, adalah satu golongan, satu firqah daripada ahlul kitab. Yaqra'una zabur, mereka selalunya baca Zabur, pengikut penama kitab Zabur tu panggil sabi'in. Hadis ni panjang,
sebenarnya Imam Bukhari daripada hadis ni dia istimbat bumi itu, tanah tu kiranya apa nama boleh jadi pengganti bagi air ketika tidak ada air, boleh orang tu tayamum. Dan juga tayamum boleh, dan juga tayamum tu memadai bagi orang Islam sebagai mengganti daripada air tu. Jadi berkaitan dengan itu ada munasabah sebahagian daripada hadis tu. Itulah apa nama Imam Bukhari bawa hadis yang panjang ni.